Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala dipertemukan kita pada hari ini, dan insya-Allah kita sambung perbincangan kita tentang Sayyiduna Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Di samping itu, Umar Al-Khattab juga telah memeluk Islam kerana kesan doa daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi dirinya. Dan selalunya doa Nabi itu mesti memberi kesan kepada sesiapa yang didoakan baginya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, kita maklum yang mana peristiwa dia masuk Islam dulu. Saja kita ulang kaji sikit. Khabbab ibn Al-Ad kata apa? Semalam aku dengar Nabi berdoa. Atau besok tu Sayyidina Umar masuk Islam. Jadi bila kata dengan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tahu doa Nabi ini berbanding dengan doa kita jauh beza. Khalid Al-Walid minta supaya Allah matikan dia dalam keadaan mati syahid. Tapi sampai sudah Khalid Al-Walid tak mati syahid. Badan dia ada mendapat kata ada 70 tetakan pedang, ada parut lah. Ada kata sampai 200, tapi tak mati syahid. Pasal apa? Pasal Nabi doa kat dia. Mana boleh doa dia lawan doa Nabi? Doa Khalid Al-Walid nak mati syahid, tapi Nabi doa dia sebagai pedang Allah. Doa Nabi itu kuat lagi, doa Nabi power lagi, kan? Jadi kesan nak abang kata antara sebab Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu diberi hidayah oleh Allah, salah satunya kerana doa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita maklum daripada peristiwa Sayyidina Khalid Al-Walid dan juga Sayyidina Umar, abang doa Nabi ini cukup hebat. Kan, doa Nabi sallallahu alaihi wasallam cukup hebat. Namun doa ini adalah istimewa, yang mana kesannya dapat mengeluarkan orang yang terkenal permusuhannya kepada Islam daripada kegelapan syirik kepada cahaya Islam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahu bahawa Umar ini adalah anak muda yang tangkas, pemberani, penuh tenaga, yang sungguh bersemangat dalam cita-citanya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama sekali lebihnya doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa yang mengeluarkan Sayyidina Umar Al-Khattab daripada seorang yang bukan Islam menjadi seorang yang Islam. Dan kita maklum di sisi Allah, Allah Ta'ala firman dalam Quran, Inna ad-dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah, agama Islam. Hang tak usah buat baik lagu mana. Hang bagi makan satu hari 100 orang miskin, tapi hang tak ada kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baik hang tu baik cuma di mata masyarakat, tapi di sisi Allah tak lagi, pasal hang tak ada kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lagi hang tak masuk Islam, tak boleh nak dikira baik lagi kepada hang, melainkan hang masuk Islam. Dan agama sahnya di sisi Allah adalah agama Islam. Beruntungnya Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu,
Dan Nabi sendiri mengetahui tentang semangat yang ada pada Sayyidina Umar. Tangkah ni kita maklum. Sayyidina Umar terkenal dengan ahli gusti. Di pasar Ukas, dia satu pasar tu dia buat 2-3 bulan sekali tu. Macam mana pesta Pulau Pinang lah, ada macam-macam kan. Kan kita bulan 12, saya tahu lah haji-haji mau tak masuk. Tapi saya pun cerita sajalah. Saya pun lama dah tak masuk pesta Pinang ni. Lah kali masuk tahun 99, bela tak masuk dah. Satu duk ngaji. Pasal dia kata lepas ni pesta tak ada kat Penang, dia nak tukar mai seberang. Saya pun ingat lah masuk. Dua ada lagi bela. Kan? Tapi saya tak nak masuk lah. Kan? Pesta tu, kita maklum pesta Penang ada pertandingan nyanyian, ada apa semua, ada kebudayaan. Kan? Okey. Pasar Ukas tu macam tu lah. Dia ada macam-macam. Dan dia ada pertandingan bawa kuda ni, lepas tu rebut kambing yang ada tengah. Sayyidina Umar champion. Bukan senang tuan-tuan. Kita hak jenis tak bisa bawa kuda, tekak kita duduk orang tarik boleh lagi noh. Kan? Bawa kali. Saya bisa naik kuda gila kali tuan-tuan. Ketak lah. Saya naik, dia masuk balik dia punya tempat. Lepas tu baru dia faham, kuda tu kuda gila. Kat 45 minit. Kena panggil orang main pegang kepala urut, saya turun pelan-pelan. Dia pesan, turun jangan lari, dia nanti tendang kaki belakang. Saya tak ada dah, saya lompat, dapat lompat, saya lari terus. Dia kata, jangan lari, saya lari terus. Takut kuda gila. Saya tak tahu kuda tu gila, dia bagi naik. Daripada elok, kita pusing, dia masuk balik tempat dia. Memang gila sungguh kuda ni. Kan? Tak kita naik kuda, tapi Sayyidina Umar ni Nabi tengok macam-macam. Dengan Sayyidina Umar ni dia cerdik, dia pandai. Waktu zaman Nabi dia antara tokoh pemuda yang hebat pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beza umur dia dengan Nabi belasan tahun. Beza umur Sayyidina Umar dengan Nabi belasan tahun. Beza Sayyidina Abu Bakar dengan Nabi 2 tahun ya. Sayyidina Umar dengan Nabi belasan tahun. Jadi waktu Nabi bawa Islam tu, Allah Ta'ala wahyukan wahyu, Nabi lebih kurang 40 tahun. Sayyidina Umar 20 lebih macam tu. Jadi Nabi tengok. Bagi Nabi SAW pada mata pandang Nabi SAW, kalau orang ni dapat masuk Islam, dia akan memberi banyak munafaat. Sebab tu Nabi berdoa dan Allah Ta'ala terima. Nabi berdoa di antara dua Umar, satu Amr bin Hisham, Abu Jahal. Tapi Allah tak pilih. Allah pilih Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kan? Allah Ta'ala pilih Umar Al-Khattab. Dan keturunannya selalu dimuliakan, mempunyai keinginan yang kuat dalam segala apa yang hendak dicapai. Keturunan yang mulia ni, Nabi keturunan Quraisy, Sayyidina Abu Bakar keturunan Quraisy, Sayyidina Umar juga keturunan Quraisy. Sayyidina Umar juga keturunan Quraisy. Dan mempunyai keinginan yang kuat dalam segala apa yang hendak dicapainya, yang cukup sesuai untuk berdamping ke dalam barisan kebenaran untuk menjadi tonggaknya. Dan bagi Nabi SAW, dengan peribadi, dengan akhlak, dengan perangai Sayyidina Umar ni, bagi Nabi elok kalau Sayyidina Umar ni duduk dalam barisan pejuang Islam. Hak tu Nabi nampak pada mata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang macam ni kena ada dengan aku. Kan? Orang macam ni kena ada dengan aku. Jadi sebab itulah agaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan doa baginya dan doa bagi Amr bin Hisham. Nabi doa dia macam Cik Abang tadi, Amr bin Hisham ni Abu Jahal. Abu Jahal ni nama lain bagi dia Abul Hakam. Abul Hakam ni bapa yang tahu hukum. Maksud dia Abu Jahal ni dia bukan bodoh. Dipanggil jahil ni pasal lawan Nabi sangat. Nak dari sudut otak, dia ni orang cerdik. Dia ni orang pandai. Nama dia lain daripada Amr bin Hisham, dipanggil Abul Hakam.
orang yang tahu hukum. Dia juga orang yang berpengaruh. Nabi doa salah seorang, tapi Allah pilih Sayyidina Umar. Allah Ta'ala pilih Sayyidina Umar. Abu Jahal ni dia bukan bodoh, tuan-tuan. Nama dia hak lain adalah Abul Hakam. Artinya dia orang cerdik, dia orang pandai. Cuma jahil dari satu sudutnya, tentang Nabi hebat sangat. Kan? Lawan Nabi hebat sangat. Tak, kita tengok dalam Malaysia lah, berapa ramai orang cerdik pandai. Kan? Tapi yang cerdik pandai ni sokong arak, sokong judi. Ada tak ada? Orang Islam kita tu kata kapiang. Betul tak betul? Kan? Kita kapiang tu hak dia. Kan? Tapi orang Islam yang memang cerdik pandai, yang memang semayang, dia kata biar pergi pak main judi. Biar pergi dia nak minum arak. Dia pula jadi pembela. Ada tak? Ada. Adik-beradik Abu Jahal nak kata apa? Bukan orang bodoh, orang pandai. Sedangkan dia tahu benda ni benda yang berbentuk ketetapan haram dia daripada Allah. Qat'i, tetap. Dia tahu. Tapi dia boleh bela. Tak tahu untuk periuk nasi ke, untuk dia punya perjalanan politik ke apa ke. Kita tak tahu, sebab tu politik tu dasar dia kalau tidak Islam, maka politik tu politik yang kita khawatir ada berlakunya rasuah, ketirisan dalam melaksanakan tugas, tak amanah. Kan? Takut hak tu. Tapi kalau dasar dia Islam, dia mesti takut. Umar Al-Khattab setahun tak makan daging. Pasal apa? Waktu tu kemarau. Rakyat tak cukup makan. Sayyidina Umar ikat perut, tak makan daging setahun. Kita hari ni duk gila nak buat pilihan raya. Pilihan raya, pilihan raya, pilihan raya. Orang susah tak susah bukan nak fikir. Sampai banjir pun sanggup redah. Allahu Akbar. Kita tak tahu pening kepala tentang yang dirahmati Allah. Sebab tu kalau politik dia, dasar dia Islam, pegangan dia Islam. Yang pertama bukan kerusi politik dia, tapi dia takut kepada Allah. Bila dia tak takut kepada Allah, hantuk sabuh nama apa pun, amanah pun dia tak amanah, dia anti khianat. Apa faham? Boleh faham tak ni? Saya ni tak boleh jerkah ni, saya penat. Saya semput. Ni kira habis kuat dah, tak boleh. Kalau keluar nanti batuk tu. Allahu Akbar, hak tu. Kita kalau kita tak mau politik, biar tinggal politik ni kotor. Kotor bila mana tak takut dekat Allah. Kotor bila mana tak pegang Quran dan Sunnah. Kalau pegang, tak jadi lagu tu. Kalau kita biar, nanti naiklah ahli politik yang tidak amanah. Ahli politik yang lebih mementingkan kantung dia sendiri daripada mementingkan rakyat. Hak tu. Semua kena ambil tahu, semua kena ambil berat. Dia bukan boleh duduk senyap. Subuh kita duduk wirid ayat kerajaan. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Ayat apa? Ustaz? Ayat kerajaan kan Ustaz? Al-mulk, kerajaan. Wirid pandai. Tapi tak ni kata marah. Kan? Nak kata tak boleh, pasal nak batuk lah. Lagi satu peribadi yang tertonjol dalam masyarakat Arab Quraisy dan sangat diagung-agungkan oleh kaum Quraisy kerana pengaruhnya yang kuat. Tetapi malangnya peribadi yang terakhir itu mati sesat, tidak disentuh oleh cahaya keimanan, tidak seperti mana temannya Umar Al-Khattab. Yang ni bila Abu Jahal ni dia tak dapat Islam, maka dia mati dalam keadaan tak ada iman, mati dalam keadaan kita kata malang lah. Dia dibunuh oleh dua bersaudara dalam perang Badar. Ada dua orang anak muda, mereka duk tanya sahabat Nabi, mana dia Abu Jahal? Budak muda yang bunuh. Yang bunuh Abu Jahal ni orang muda saja. Bukan kata panglima Islam hak yang pakaliau, hak yang hebat-hebat. Dah. Allah hantar dua orang pemuda, dua beradik. Dua-dua pergi cari Abu Jahal, dua-dua fight dengan Abu Jahal. Abu Jahal mati.
Kan? Allahu Akbar. Walaupun dia ni orang yang sangat diagungkan oleh Arab Quraisy, kan? Tapi cerita dia mati tak ada cahaya Islam, tak macam Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sebaik sahaja sudah memeluk agama Islam, Sayyidina Umar Al-Khattab lalu datang kepada pamannya yang bernama Al-Ash bin Wail, iaitu saudara ibunya. Lalu As bin Wail ni siapa tuan? Bapa kepada Amru Al-As yang jadi gubernur kat Mesir, kan? Dia dengan Sayyidina Umar rupanya sepupu. Dia ni Sayyidina Umar pergi jumpa. Paman ni pak nakan lah. Pergi jumpa. Iaitu saudara ibunya, adik-beradik mak dengan Sayyidina Umar. Lalu mengatakan padanya, tahukah wahai pamanku, mengapa aku datang menemui kamu? Maka jawab Aish, aku tak tahu. Dan dia menggeleng-gelengkan kepala. Maka Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia kata, saya datang ini untuk memberitahu yang saya sudah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Lalu terperanjatlah dia. Lalu berkata, engkau sudah mengikut Muhammad dan agama barunya yang mencaci datuk dan nenek kita. Okey. As bin Wail pun terkejut. Lalu dia, macam biasa, kenyataan yang dikeluarkan oleh Arab Mekah pada zaman tu, mereka suka kata, Nabi ni caci agama. Tapi Nabi tak nak buat caci agama. Bahkan Nabi larang kita mencaci Tuhan-Tuhan sembahan orang lain. Kerana Nabi khawatir mereka akan hina Allah tanpa ada ilmu. Artinya Nabi tak caci, cuma Nabi akan buat bandingan. Nabi akan buat bandingan. Kan? Macam mana Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim dulu dia jual berhala. Bila dia jual berhala tu, dia penat, dia berhenti minum ayam. Bila dia berhenti minum ayam, dia kata, anda harga kot. Dia ambil berhala tu, dia celup dalam ayam. Kan? Dia celup dalam ayam. Apa hantar minum? Kan? Dan itu Nabi Allah Ibrahim, dia ambil berhala tu, dia pergi celup dalam ayam. Ada kata Azar tu pak nakan dia, ada kata yang tu bapak dia. Kan? Tapi cerita dia biasa bawa berhala, dia nak pergi jual, dia penat, dia berhenti minum ayam kat sungai. Lepas tu dia kata, aku dah harga takkan hang tak dah harga. Dia pun ambil celup, mana berhala nak boleh minum. Kan? Dia bandingan. Nabi akan bagi bandingan. Benda ni tak boleh mendatangkan mudarat dan tidak boleh menghasilkan sebarang manfaat. Hak tu. Jadi bila Aish bin Wail kata Nabi ni mencaci datuk nenek kita, agama datuk nenek kita, kerja ni Nabi tak akan caci agama orang. Dan Nabi melarang sama sekali kita menghina sembahan orang lain. Nabi larang. Nabi takut dia hina Allah tanpa ada ilmu. Ni hadis Nabi abang. Kan? Jadi bila kenyataan kata Nabi mencaci datuk nenek ni semua tak betul lah. Yang ni tak betul. Kan? Nabi memang tak pernah buat kerja lagu tu. Tapi Arab Mekah suka kata lagu tu kat Nabi. Jangan engkau jadi gila mengikut Muhammad itu. Aish bin Wail kata dekat Sayyidina Umar, jangan duk buat gila pergi ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata aku tu. Maka jawab Sayyidina Umar dengan tegas, bahkan saya sudah ikut. Dan ni aku dah ikut. Apa nak buat apa? Apabila dinasihatkan terus tidak mahu juga kembali dari dia yakinnya, maka Aish bin Wail menghalau Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu dan ditutup pintu rumahnya dan tidak membenarkan datang mengunjunginya lagi. Dia pergi jumpa pak menakan dia pergi habang kat pak menakan dia. Sayyidina Umar masuk Islam tak sorok. Waktu Sayyidina Umar masuk Islam, Islam masih lagi sembunyi. Tapi Sayyidina Umar masuk Islam macam mana Sayyidina Hamzah masuk Islam.
tarak sembunyi-sembunyi. Jenis terang, jahar ni. Jenis bagi tahu. Orang lain sembunyi-sembunyi. Senyap-senyap masuk dah, tak habaq kat siapa. Tapi Sayyidina Umar, Sayyidina Hamzah masuk dulu, masuk jenis habaq kat orang. Jenis habaq kat orang, jenis tak ada nak seriau kat siapa pun. Khalid Al-Walid masuk Islam, habaq kat orang. Habis ya perang Ahzab. Khalid Al-Walid masuk Islam selepas perang Ahzab. Masa dia nak keluar tu, habis perang, lepas perang, saya lupa lah, tapi dia masuk lepas perang, saya tak ingat antara perang Uhud ataupun perang Ahzab. Bila dia nak pergi kota Madinah, Khalid Al-Walid, bila dia nak pergi kota Madinah, dia nak pergi kota Madinah ni tuan-tuan yang dirahmati Allah, dia habaq dekat orang, aku nak pergi Madinah, aku nak pergi masuk Islam. Macam mana Sayyidina Umar keluar kan, nak pergi Madinah, hijrah. Khalid Al-Walid, dia pun keluar lagu tu. Dia habaq, aku nak pergi Madinah, nak masuk Islam. Antara orang yang ikut dia nak masuk Islam waktu tu, anak Ash bin Wail ni lah, Amru Al-As ikut, follow. Tapi tak duk rapat, jauh-jauh sampai Khalid duk perasan. Dia yang ikut Amru ni pun lagi seorang, saya lupa nama. 3 orang depa. Khalid keluar seorang, 2 orang follow. 2 orang follow ni bukan nak tangkap Khalid, depa pun nak pergi Madinah. Depa takut orang lain tahan, depa boleh lah suruh Khalid jadi depa punya panglima. Kan? Jadi depa tapi tak jalan sekali. Depa sorok-sorok. Lepas tu Khalid ni dia panglima tuan-tuan. Dia perisik. Dia duk rasa macam ada orang ikut aku. Dia pun cari jalan macam mana ke, dia sorok. Dia sorok, mereka dua ni main-main. Alamak, Khalid tak nampak dah. Khalid keluar belakang mereka. Awak anak bunuh aku. Tak. Habis siapa yang ikut aku? Kami pun nak pergi Madinah, kami pun nak pergi jumpa Muhammad, kami pun nak masuk Islam. Jom jalan sekali. Sebab tu lah kami ikut hang. Kalau kata saat ni orang Mekah tahan, kami nak kaya hang lah panggil tolong kami. Kan, hak tu cerita dah. Tapi nak abang hang kami takut. Kan, Allahu Akbar. Hak tu zaman tu nak masuk Islam sampai lagu tu sekali. Kan, tapi Khalid Al-Walid masuk Islam pun habaq war-warkan, tak selindung-selindung. Sayyidina Umar aku tu, Sayyidina Hamzah aku tu, jenis habaq. Bukan semua Allah Taala bagi keberanian lagu ni. Nak habaq, nak bagi tahu. Umar juga pernah mendapatkan Abu Jahal dan menceritakan dirinya sudah memeluk Islam. Maka Abu Jahal turut mencacinya dan menghalaunya dan tidak membenarkan dia datang menemuinya lagi. Umar, Ash bin Wail ni salah seorang pembesar Mekah. Abu Jahal salah seorang pembesar Mekah. Dia pergi jumpa orang-orang ni, orang kata kepala-kepala orang Mekah ni, dia pergi bagi tahu. Pasal apa? Pasal mereka ni lah yang bawa keluar duit belanja yang nak bagi kat Sayyidina Umar suruh lawan Nabi. Jadi Sayyidina Umar tak mahu nanti mereka duk ingat apa masih mengharapkan Sayyidina Umar untuk lawan Nabi. Maka Sayyidina Umar berterus terang bagi tahu, lah ni aku dah Said Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku dah masuk Islam. Aku dah duduk belah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Depa ni kira dengar marah pemaki, tapi Sayyidina Umar dia lagu tu saja. Dia tak ada apa. Akhir sekali Umar datang ke perkumpulan kaum Quraisy seraya menyatakan dia sudah memeluk Islam. Maka ramai-ramai pemuka-pemuka Quraisy itu mencacinya. Malah Utbah bin Rabi'ah bangun dan menyorok jarinya ke mata Umar sehingga matanya bengkak. Ramai lain datang memukulnya, lalu mereka ditahan oleh pamannya dan berkata, lepaskan dia kerana dia berada di dalam naunganku. Tetapi
Umar Al-Khattab enggan menerima naungan pamannya dan berkata, aku tidak perlu kepada naunganmu dan aku merasa cukup untuk berada di samping naungan Tuhanku. Sebab Umar berani menjawab bapa saudaranya semacam itu. Lalu dia disuruh anak-anak jalanan Quraisy memukulnya beramai-ramai, namun dia tetap melawan mereka dan bersabar atas penganiayaan mereka tu. Tak cukup dia lepas jumpa pak menakan dia Ash bin Wail, dia jumpa Abu Jahal. Tak cukup tu dia pergi dekat tempat orang ramai suka duk lepak. Dia pergi mengaku dia masuk Islam. Utbah bin Abi Rabi'ah, satu orang tua. Dia antara, kalau bagi Arab Mekah dia macam ustaz lah. Dia ustaz orang Kepiang lah. Dia pandai dengan syair, dia pandai dengan sastra bahasa Arab. Dia antara orang pandai dan dia antara orang-orang yang terakhir berdebat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia biasa kata dekat Abu Jahal, aku rasa Muhammad betul ikut. Yang tu dia kena maki dengan Abu Jahal lah. Abu Jahal siapa kata Nabi betul ya, mesti dia maki ya. Kan? Utbah bin Abi Rabi'ah ni biasa jolok mata Sayyidina Umar. Geram. Pasal apa? Pasal dia duk pandang Sayyidina Umar satu orang pemuda yang akan lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Sayyidina Umar Al-Khattab Allah Taala pilih untuk masuk Islam dan untuk nak bela agama Allah, nak bela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Utbah bin Abi Rabi'ah mangkit, dia jolok mata Sayyidina Umar, bengkak mata Sayyidina Umar. Lepas tu depa pun pakat pukul Sayyidina Umar ramai-ramai. Pak menakan dia mai, jangan pukul ni nak menakan aku lindung dia. Lepas tu Sayyidina Umar dengar aku tu, dia rasa tak syok, dia kata apa, dah tak payah lindung-lindung apa pun, Allah ada cukup. Lepas tu dia kena pukul lagi. Bahkan tuan-tuan, Sayyidina Umar ni kena pukul. Dia kena pukul tak macam kita kena pukul tau, tuan-tuan kena faham. Ramai orang pukul dia dan dia jatuh. Dia jatuh tu orang ingat dia kita kalau jatuh haji tak sebarang je GH ya. Kan? Dah jijak ramai-ramai aku tu kan, tak sebarang je GH ya. Kan? Kita aku tu lah. Dia kena sampai jatuh. Depa pun ingat dia lembek. Depa pun sudah teruk dah. Tuan-tuan ni mangkit. Tak ada apa. Depa tengok jam tak ada pukul dah. Sekali itu ada depa pukul. Tak gila apa pukul ramai-ramai lagu ni tak jadi apa. Sayyidina Umar mangkit tu. Mangkit macam kena sikit lah. Kalau kata ramai-ramai kita kalau kena tak sikit lah, tak tahulah jadi apa. Dia tak betul je. Kan? Sayyidina Umar kena tu, mulai mangkit balik. Daripada jatuh terak, mangkit balik. Mangkit tak lawan. Dia hormat lagi mereka. Dia cuma lap-lap gabuh-gabuh badan dia. Mereka tengok-tengok kata, oi, dah pukul gila-gila lagu ni pun. Macam tak ada apa kalau kita tak tahu lah. Mereka berpam ke apa ke. Allah alam lah tak tahu nak abang. Hak tu Sayyidina Umar punya kuat. Badan dia memang kuat. Pasal tu dia ni antara orang yang suka puasa. Sebenarnya Islam ni dia kuat saat dia puasa. Sayyidina Umar rajin puasa. Sebab tu akhir Ramadan nasihat dekat dia punya raja antu salawan Umar lah. Hari ni dia puasa, esok dia makan, lusa dia puasa, tulat dia makan. Satu hari puasa, satu hari dia makan. Satu hari puasa, satu hari dia makan. Hang tuanku makan satu hari 6 kali. Anak lawan apa dengan dia? Kan? Hang makan satu hari 6 kali. Satu hari 10 kali. Hang pengawal 100 orang pengawal. Umar tak ada pengawal. Hang nak lawan orang lagu ni. Hang tak boleh lawan. Harmazan tu kena pecat pada jawatan macam tu lah. Aku hantar hang suruh tengok Umar punya kelemahan. Hang balik bagi aku pula ketang. Kan? Hang balik main cerita Umar lagu ni. Lepas tu hang pesan pula jangan lawan. Raja marah. Kan? Tapi itulah kalau orang cerdik. Bila tengok satu orang, dia boleh tahu dah. Kan? Boleh makan, tak boleh makan. Nak lawan ni. Orang macam ni. Kan? Hak tu Sayyidina Umar Al-Khattab. Dia pas sembelih unta masa musim kemarau tu. Dia jamah dah. Pergi bagi ke orang susah. Bila dia nak tenaga, dia akan makan roti kering tu cicah minyak sapi.
Yang tu untuk dia perlu tenaga. Kalau tidak, cukup roti kering tu dengan air sejuk. Tahu? Dia tak ada minum apa Starbucks, macchiato apa semua, tak ada. Apa faham tak ni? Boleh faham tak ni? Hak tu tak abang nak beli, kena abang juga haji kan. Saya nak umat hak tu Kalau nak bagi ada tenaga, roti kering tu cukup cicah dengan minyak sikit. Nak bagi apa? Ada tenaga sikit. Kalau tidak, bagi dia roti dengan yang sejuk. Pasal yang tu makanan Nabi, bagi dia makan macam Nabi makan, dia kuat. Dia gagah. Hatu Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Seruan dakwah Islamiyah masih berjalan sembunyi-sembunyi sehinggalah Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu memeluk Islam. Nabi SAW saat Sayyidina Hamzah masuk Islam, Nabi seronok ni tak tahu nak abang. Nabi seronok tak tahu nak abang. Dan bila saat Umar masuk Islam, Nabi terus abang-abang, dengan dua orang ni kita nak bergerak lagi senang. Nabi sangat seronok juga waktu Umar masuk Islam. Nabi seronok, Nabi dah ada Hamzah, Nabi dah ada Sayyidina Umar. Bagi Nabi, dua orang ni cukup hebat. Dan Sayyidina Umar ni dalam kitab-kitab lain, bila kita baca tentang Sayyidina Umar, ulama selalu habaq Umar bagaikan pedang yang sudah terhunus untuk digunakan oleh Rasulullah. Sayyidina Umar ni pedang yang tak duduk dalam sarung. Bila dia masuk Islam, dia pedang yang duk angkat siap dah. Dia bukan pedang yang duduk dalam sarung. Tuan-tuan boleh faham tak ni? Kira Nabi kata apa pun, Sayyidina Umar dia ya saja. Nabi kata apa pun ya. Kita kadang-kadang ada orang alim bagi tahu kat kita nak ya tu payah. Kita nanti kita apa? Saya balik tanya bini. Betul tak betul tuan-tuan? Balik tanya bini. Ustaz menikah Ustaz pun buat aku tu terror Ustaz, saya pun buat aku tu. Bajak pergi mana anak-anak saya kata, saya aku balik tanya bini tak tu. Kan? Allahu Akbar. Kita nanti balik nak tanya bini tu. Bini kata, okey, kita pun okey lah kan. Tapi Sayyidina Umar, dia Nabi kata apa pun, bini ke, tok nek ke, siapa pun dia tak tanya dah. Sebab tu dia bagaikan pedang yang terhunus. Nabi habaq dan Nabi boleh cegah dia. Bila dia nak bunuh orang dalam Fathul Makkah, dia minta izin. Hak 2,000 kena tawan, bawa Ikrimah bin Abi Jahal. 2,000 kena tawan. Kan, siapa duduk dalam rumah, kunci pintu, siapa duduk dalam Masjidil Haram, dan siapa masuk rumah Abu Sufyan. Nabi kata, aku tak buat apa-apa. Betul? Kan? Yang keluar tentera Mekah, dibawa Ikrimah bin Abu Jahal, ada 2,000 ke 2,500. Mereka ni yang tertawan. Sayyidina Umar, dia tahu kalau bagi Nabi bercakap ni, Nabi nanti kesian memang. Memang yang tu sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia terus minta izin kepada Nabi, ya Rasulullah, bagi aku pancung depa ni semua. Dia minta dia seorang-seorang nak pancung 2,000 lebih. Nabi kali Nabi tengok dia, Nabi kata apa? Terpantas menjadi Rasul Allah orang yang mempunyai banyak kasih sayang. Nabi abang aku tu, baru dia boleh tenang. Hak tu yang kata Sayyidina Umar Al-Khattab ni, Nabi kata apa, hak tu bagi dia.
Kalau tambah, kalau kata suruh pergi perang ke, suruh apa ke, benda ni orang kata macam sebati dengan dia. Memang kita mengaji dah, Sayyidina Abu Bakar dulu orang dia lemah lembut. Kan? Bapak dengan mak dia pun jenis lemah lembut. Umar ni kita abang ada dulu waktu kita buka kisah Umar. Bapak dia tegas, bapak dia cengih, bapak dia garang. Bila bapak tu ajak aku tu, anak tu jadi guna. Anak tu timai aku tu. Sebab tu beza. Sayyidina Abu Bakar lemah lembut, Sayyidina Umar cengih, garang. Al-Khattab ajak dia lagu tu. Bila dia suka sangat pi pasar Ukas bergusti dan nama dia dah masyhur, pak dia kata, kalau anduk gila cari nama angkat, lah ni kalau hang tak kerja aku tak payah makan. Al-Khattab jenis tegas aku tu. Anak makan nak kerja. Dia pun tak pilah pasar Ukas pada tahun tersebut untuk bergusti. Tiba-tiba ada orang luar daripada Arab, bukan orang Arab, menjadi juara. Lepas tu dia sedang mencabar penggusti Arab. Umar duk buat kerja. Dia pamai kat tempat kerja dia. Dia pamai abang dia kata tak boleh. Bapa aku kata apa, kalau nak makan kena kerja. Kan? Tidak, bapa aku tak bagi. Al-Khattab tu cengih. Cuma kawan dia kata, hang tak malu ke bangsa Arab dihina di bumi Arab? Pasal apa? Semua penggusti dah kalah. Hang pula tak mai. Yang tu baru dia keluar pisat. Pasal apa? Arab ni dengar kata Arab dihina, dia tak boleh. Kan? Dia keluar pisat. Tapi Al-Khattab tu cengih pak dia. Jadi sebab itulah Sayyidina Umar keluar dengan tegas, dengan cengih. Pasal Al-Khattab didik dia macam tu. Lain macam Abu Quhafah, bapa Sayyidina Abu Bakar. Bapa Sayyidina Abu Bakar didik Sayyidina Abu Bakar dengan lemah lembut. Jadi Sayyidina Abu Bakar terkenal dengan lemah lembut. Seruan dakwah Islamiyah masih berjalan secara sembunyi-sembunyi sehinggalah Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu memeluk Islam. Maka sesudah itu barulah Islam itu diserukan secara terang-terangan di muka kaum Quraisy dengan cara yang terbuka. Turun ayat fasda' bima tu'mar wa'rid 'anil musyrikin. Bila turun ayat tu, setelah 3 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah secara sembunyi, turun ayat tu, maka Allah Taala suruh Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah secara terang-terangan. Bagi tahu dah, tak payah sorok-sorok dah. Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu merasa risau melihat kaum muslimin yang masih menyembunyikan diri mereka kerana takut kepada penganiayaan kaum Quraisy. Lalu Umar berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bukankah kita ini berada di atas jalan kebenaran?" Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya benar. Jadi apa sebabnya kita mesti sembunyi-sembunyi lagi? Hendaklah dari hari ini kita menyeru agama Islam dengan terang-terangan dan kita keluar beribadah secara terang-terangan di Masjidil Haram." Cadangan Umar itu diterima baik oleh kaum muslimin. Mereka kini sudah mempunyai 2 orang pahlawan Islam yang terkemuka, yang sangat disegani oleh masyarakat Quraisy. Jadi perasaan takut dan bimbang kini sudah berkurangan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Sayyidina Umar ni bila dah lama sangat duduk sembunyi-sembunyi, pasal dia masuk Islam tak sembunyi. Sayyidina Hamzah masuk Islam tak sembunyi. Tapi orang lain masuk Islam sembunyi. Tapi Sayyidina Abu Bakar, dia pun tak sembunyi. Dia masuk Islam. Bila Nabi pergi rumah dia, Nabi cerita apa tu, Nabi cerita tentang wahyu pertama, dia terus masuk Islam waktu tu. Lepas tu dia terus buat kerja. Itu Sayyidina Abu Bakar. Kan? Dan banyak businessman semua masuk Islam tangan dia, bawah tangan dia. Selalu kita abang 10 dijamin masuk syurga, 7 orang usaha Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tolak Sayyidina Umar, tolak Sayyidina Ali, lain semua bawah tangan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bila Sayyidina Umar, dia ni jenis sifat dia tak boleh nak tangguh-tangguh. Tunggu apa lagi?
Tunggu apa? Lain kali dia cakap dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kita ni betul ke tak betul?" Nabi abang kita betul. Betul siapa kita duduk sembunyi-sembunyi? Ha? Betul siapa kita duduk sembunyi lagi? Kita memang betul, tak ada 90 juta pun masuk, yang kita duduk takut siapa? Hampa faham? Faham tak? Apa? Faham tak faham? Lena ke apa? Faham tak faham tuan-tuan? Faham pun slow. Test tengok. Takbir! Aku tak penat suara kuat lagi. Takbir! Okey, boleh balik awal. Kan? Allahu Akbar. Bila kata Sayyidina Umar habang aku tu, Nabi kata betul. Jadi Sayyidina Umar pun utara pendapat. Lah ni kita tu solat semayang, mari kita masuk Masjidil Haram. Kita semayang. Lepas tu Nabi kata, tak apa, buat. Dan bermula pada saat itulah orang semakin berani tunjuk orang sebagai orang Islam. Semakin berani nak tunjuk sebagai orang Islam. Saat Sayyidina Umar dia habaq kat Nabi SAW lagu tu, dan sebenarnya Nabi SAW tempoh yang kata secara sembunyi. Dia sembunyi kat situ. Kena faham satu, dia bukan sembunyi takut. 3 tahun tu tempoh kumpul kekuatan rohani. Nak bagi yakin betul-betul dengan Allah. Nak bagi letak mati pun mati kerana Allah. Hak 3 tahun tu bukan 3 tahun takut saja-saja dak. Tapi tarbiyah, satu bentuk pengajaran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Bukan semua boleh macam Sayyidina Umar. Ada orang kena ambil tempoh masa. Kan? Ada orang kena ambil tempoh masa. Macam kita lah, pilihan raya ada 14 kali. 13 kali duk pangkah cak ayam, baru sekali ya pangkah betul. Nanti lepas ni pangkah bagi betul lagi lah, baru berubah. Kan? Tapi saya sejak pangkah, saya tak pernah pangkah lain pada bulan lah. Kan? Hampa takut apa? Aku yang cakap hampa seriau. Yang diperakam aku. Saya yang bagi makan kat kita Allah. Kan? Jadi tak payah takut tuan-tuan yang dirahmati Allah. Bukan kita ajak orang buat bom. Kan? Ni hak buat bom orang pun boleh lepas. Tak kacau. Nabi SAW bersama kaum muslimin mulai berkeliling di pasar-pasar kota Mekah, mengajak orang Mekah memeluk agama Islam. Kemudian jika mereka hendak pergi bersolat di Masjidil Haram, mereka membuat 2 barisan. Yang satu dipimpin oleh Panglima Hamzah bin Abdul Muttalib, dan satu lagi dipimpin oleh Umar Al-Khattab. Mereka buat 2 saf, satu saf Sayyidina Hamzah duduk, satu saf Sayyidina Umar duduk. Semayang ramai-ramai. Start daripada tu, bila mereka berdakwah, orang Mekah ni terkenal dengan meniaga. Kan? Kita pun pergi kat keliling Mekah tu, pusat perniagaan banyak tak? Banyak. Betul tak betul? Kan? Kita pergi Mekah keliling tu, pusat perniagaan banyak. Betul tak? Mereka terkenal pada dulu meniaga. Mereka pergi Yaman musim sejuk, mereka pergi Syam musim panas. Lagi satu musim, mereka tunggu orang mai buat haji. Yang tu mereka tak keluar, mereka akan meniaga di situ. Jadi tabiat mereka meniaga. Jadi Nabi akan pergi cari dekat tempat-tempat meniaga tu. Nabi dengan para sahabat cerita. Kan? Apa tu Islam? Islam ajak sembah Allah. Allah yang bagi makan, Allah yang bagi rezeki, Allah yang bagi hujan. Nabi cerita benda tu. Sahabat-sahabat pun cerita benda tu. Kan? Nak tarik orang. Bila sampai waktu solat, masa ni belum lagi ada 5 waktu. Masa ni belum lagi, pasal 5 waktu mai,
setahun setengah sebelum hijrah. Isra' Mi'raj berlaku 18 bulan sebelum hijrah. Artinya setahun setengah. Waktu ni semayang ikut syariat Nabi Allah Ibrahim. Sehari 2 kali. Dan 2 kali pun dua-dua tu 2 rakaat saja. Lepas tu bila mai Isra' Mi'raj, Allah Ta'ala perintahkan salat 5 waktu. Sebelum tu ikut syariat Nabi Allah Ibrahim. Jadi Nabi dengan sahabat semua berdakwah. Kerja buat. Kerja. Tapi ada masa digunakan untuk menjalankan usaha dakwah. Sayyidina Abu Bakar jual kain. Sayyidina Umar ada perniagaan dia. Macam tu. Meniaga. Kerja. Tapi di samping itu tak tinggal usaha dakwah. Cuma Nabi SAW bila terus dilantik menjadi Rasul, Nabi tak sempat meniaga dah. Nabi tak sempat meniaga dah. Sebab itulah waktu hijrah, bila Sayyidina Umar, silap. Bila Sayyidina Abu Bakar, bila Nabi SAW tidur atas paha Sayyidina Abu Bakar. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Aku tidak pernah lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur senyenyak ni dalam gua Thur. Artinya start daripada wahyu turun, Nabi tak tidur lena betul-betul. Kerja Nabi tidur untuk rehat saat, lepas tu berdakwah. Kan Nabi kata kat Sayyidina Abu Bakar, awak tak gerak aku. Hang kena sengat kan, kalau jengking awak tak gerak aku. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Aku tak gamak nak gerak, pasal aku tak pernah tengok kamu tidur senyenyak ni ya Rasulullah. Nak habaq kata apa? Daripada mula terima wahyu, Nabi tak ada masa tidur. Kita daripada beranak sampai 40 tahun, 50 tahun tidur berjam-jam. Hatu kita. Beza betul tak betul Haji? Kan? Nabi, saya kata Sayyidina Abu Bakar, aku tak pernah tidur Nabi, aku tak pernah tengok Nabi tidur nyenyak. Melainkan yang duduk dalam gua Thur tu Nabi letih sungguh berjalan kaki. Waktu hijrah umur Nabi berapa? Bahasa senang 53 tahun. Bahasa kira-kira betul 52 tahun beberapa bulan. Umur 50 lebih suruh berjalan kaki tu penat Nabi SAW. Dengan nak urus harta yang ada orang serah, ada duit anak yatim, ada duit orang tu nak pergi bagi, nak ni, nak lari beritahu pula kat Abu Bakar, apa semua Nabi letih. Masuk dalam gua Thur, Nabi lena. Kata Abu Bakar, aku tidak pernah melihat Rasulullah tidur nyenyak senyenyaknya, melainkan waktu Nabi tidur atas paha Sayyidina Abu Bakar dalam gua Thur. Barulah Nabi tidur lena. Rupanya Nabi berdakwah ni tak ada masa lena. Kan? Tak ada masa lena. Saya rasa untuk ni kita berhenti sampai dekat ni dulu. Nanti kita sambung balik. Cumanya tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita berada kuliah ada lagi 10 minit. Saya nak cerita pasal maulid sikit. Boleh noh? Kan? Pasal kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila cerita tentang maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan merupakan satu perayaan yang memang kita duk sambut. Dan mai pilah orang habang apa pun kita sambut, buat tak tahu sudah. Kan? Buat tak tahu sudah. Hadis riwayat Imam Muslim. Bila orang tanya Nabi, siapa Nabi puasa hari Isnin, Nabi jawab apa? Kerana mengenangkan hari kelahiranku. Kalau nak ikut, Nabi ingat hari lahir Nabi tiap-tiap minggu, bukan setahun sekali. Pasal Nabi puasa sunat setiap hari Isnin. Dan pasal apa Nabi puasa hari Khamis? Kerana hari itu amal diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ni riwayat Imam Muslim. Jadi kalau kata orang duk tikai kita sambut maulid, ya saya kat dia abang, adalah hadis riwayat Imam Muslim abang, Nabi puasa hari Isnin, saya ingat hari lahir Nabi. Kan? Yang tu satu. Lepas tu tuan-tuan yang dirahmati Allah,
bila pihak masjid, pihak surau nak buat sambutan maulid, kalau pihak surau, pihak masjid, pihak madrasah, pihak musalla, pihak sekolah umum nak kutip derma, bagi. Kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, Imam Ibn Hajar ni yang syarah hadis Imam Bukhari. Dia kata apa? Setiap wang yang kamu belanjakan pasti ada kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setiap wang yang kamu belanjakan untuk nak buat sambutan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti ada kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang minta derma nak buat sambutan Maulid, ada RM5 bagi cara RM5. Kalau siapa boleh bagi 50, bagi 50. Saya pencen pun RM400 ya Ustaz weh. Bagi 50 terkedu bulan tu, RM5 boleh. Bagi, jangan tak bagi ya nak Ustaz. Bagi. Kan? Dan sambutan Maulid ini kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, selagi tidak ada unsur maksiat, selagi tidak ada unsur mungkar, selagi tidak ada pembaziran yang melampau, maka dia tidak salah. Memang kita sambut Maulid, selawat, qasidah, marhaban. Yang orang dulu kalau ibtadi'ul imla'a bismizzatil aliyah dulu. Betul? Betul je. Kan? Orang dulu jenis marhaban. Marhaban ya nural aini, marhaban jadal husaini, marhaban ya nural aini, marhaban jadal husaini, marhaban ya. Lebih kurang macam tu lah. Cik tak pandai ingat. Surah tak mana. Kan? Dulu punya style betul tak cik? Kan? Baca kitab Maulid tu. Lepas tu tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila lah ni dia main dengan qasidah semua, ada selawat, ada ceramah. Dulu pasal ustaz tak ramai. Pasal itulah dulu sambutan Maulid peringkat kampung kira baca marhaban tu saja, kan? Dan ni ustaz menyak. Kan? Saya pun tadi pondok Ustaz Siddiq Nur telefon. Tapi saya dah ada program, mereka minta kuliah duha 8 hari bulan. Pondok Ustaz Siddiq Nur beruah, mereka buat program sak lah. Mereka selit semua ustaz, mereka panggil saya. Tapi saya pula 8 tu penuh. 7 penuh, 8 penuh, 9 penuh. Kan? Maulid semua. Jadi kebiasaannya bila kita buat ceramah, kita mesti sentuh Nabi dengan ayat Quran. Betul tak? Nak cerita pasal Nabi ni, nak cerita dengan apa paling sedap? Cerita dengan Quran. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas budi pekerti yang cukup tinggi, yang sangat tinggi. Betul tak betul? Kan kita tak cerita Nabi bawa kisah sang kancil dengan buaya. Ada? Ada? Kisah kura-kura ngarnap. Mana ada? Gila ke apa ke? Bila cerita sambutan Maulid, bila cerita tentang Nabi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kita cerita saya Quran Nabi ni contoh terbaik, uswatun hasanah. Lagi وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Sesungguhnya perutusan kamu ya Rasulullah rahmat sekalian alam. Mana bentuk rahmat sekalian alam? Nabi Allah Adam mohon ampun dan maaf kepada Allah atas dosa yang dia buat. Juga dengan bertawassul kepada Nabi. Rahmat sekalian alam. Nabi ada tak? Nabi tak ada. Nabi Allah Adam dah guna nama Nabi. Allah Ta'ala tanya mana tahu. Nabi Allah Adam kata apa? Ketika di tiang arash tu aku tengok la ilaha illallah. Selepas la ilaha illallah Muhammad. Siapa tu Muhammad? Mesti dia special.
Muhammadur Rasulullah. Rahmatan lil alamin, rahmat sekalian alam. Nabi duduk berjalan, Nabi dengar 2 orang kena siksa dalam kubur. Satu kencing basuh tak betul, satu lagi kerana dosa mengumpat. Nabi patah pelepah korma. Nabi patah 2, Nabi cacak. Nabi duduk alam dunia, depa duduk alam barzah. Rahmatan lil alamin. Lagi rahmatan lil alamin. Lah ni kita selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dapat pahala tak? Dapat pahala lah. Rahmat daripada Allah. Selawat banyak pada Nabi, dapat pahala pun banyak daripada Allah. Selawat ke atas Nabi, dapat pahala daripada Allah. Hak tu kata rahmatan lil alamin. Selawat kepada Nabi, Allah bagi pahala. Allahu Akbar. Banyak sangat jasa Nabi. Kan? Lagi apa? Quran tu. Allah bagi kat Nabi Quran. Dan Quran tu Nabi sampai dekat kita. Itu mukjizat. Mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita tumpang sampai hari ni. Sakit demam Fatihah 3 kul. Tak ada orang sakit demam menyanyi lagu dangdut hembuih kat ayak. Tu gila babi. Kan? Sakit demam pakcik menyanyi lagu dangdut ada? Mampu tak baik, malaikat katuk lagi dah. Kan? Kita baca ayat suci Al-Quran itu mukjizat Rasulullah. Bila saat sahabat Nabi dia nak khususkan berselawat kepada Nabi 1/3 daripada waktu zikir dia. Dia tanya Nabi kata kalau banyak lagi bagus. Dia kata aku nak bagi setengah. Nabi kata kalau banyak lagi bagus. Aku nak bagi semua ya Rasulullah. Kalau banyak lagi bagus, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita selawat kat Nabi, tapi manfaat dia siapa dapat? Kita, haji abang kita. Memang betul itu rahmatan lil alamin. Rahmat bagi sekalian alam. Terutama orang perempuan. Nabi selalu abang, aku datang mengangkat martabat kamu. Arab jahiliah bila bapa mati, anak sulung akan kahwin dengan mak. Anak jantan hak besar akan kahwin dengan mak. Sehingga dalam kitab-kitab sirah dia kata apa? Seorang ibu melahirkan tuan dia. Yang ni rosak nasab, rosak keturunan. Nabi angkat martabat wanita. Turunnya ayat Quran, hukum tutup aurat. Turun pula ayat Quran, hukum tutup muka. Nak jaga. Bahasa senang. Kita beli harum manis. Kita beli harum manis hak bogel ke hak duk balut? Ji? Balut kan? Kita tak beli hak bogel. Nabi kata aku mai mengangkat martabat wanita. Nabi mai naknya nak tolong kita. Tahu kita orang kata kat kita, sambut maulid Nabi tak suruh sambut. Nabi bukan tak suruh sambut. Kena faham elok-elok, Nabi tu tawaduk, Nabi tak sambut macam kita. Tu hak tadi Nabi puasa hari Isnin. Nabi tak nak buat. Dalam Islam bukan benda Nabi tak pernah buat. Apa benda yang Nabi larang bodoh, minta maaf, kasar sikit. Hak Nabi larang tu baru jangan buat. Kaldeb tirah. Kan? Hak tu kadang-kadang kita tak faham. Jom saya pun nak semput yang ni balik. Sampai takat ni dulu. InsyaAllah. Akak-akak kita selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Saya mohonkan jutaan kemaafan, terkasar bahasa, terkurang ajar, temu apa-apa. Saya minta ampun, minta maaf. Banyak-banyak kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا الصراط المستقيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. صلى الله عليه وسلم محمد خير نبي أمي وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.